Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syazwan bin Azmadi akan membentangkan tentang falsafah nilai dalam karya naratif Ogo Shonto tulisan Anwar Ridwan bagi subjek karya global SPLS 1023. Falsafah menurut Kamus Dewan edisi keempat membawa maksud pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi dan menjadi dasar kepada ilmu-ilmu yang lain. Perkataan falsafah dipinjam daripada bahasa Arab, iaitu filsafat yang telah diserap dari bahasa Yunani, iaitu filosofia, yang membawa maksud cinta kepada hikmah. Pengertian falsafah secara meluas ialah berfikir secara kritikal melalui perenungan yang mendalam, berfikir secara universal iaitu tidak terbatas secara khusus kepada disiplin ilmu tertentu serta berfikir secara integral iaitu lengkap berpadu dengan bahagian masing-masing. Nilai dalam pengertian falsafah pula didefinisikan sebagai prinsip penerimaan dan penilaian manusia terhadap sesuatu nilai baik yang positif maupun negatif. Nilai merupakan indikator kepada manusia untuk menganalisa gelagat tingkah laku manusia yang diterjemahkan dalam bentuk amalan praktikal. Secara ringkasnya, falsafah dan nilai dalam karya sastra ditonjolkan melalui teknik penceritaan dan garapan penulis dalam menghasilkan sesebuah karya. Mesej ini ada kalanya terpapar secara jelas dalam penceritaan tanpa memerlukan penakulan yang mendalam. Namun, terdapat setengah pengkarya sastra menyelitkan mesej-mesej falsafah dan nilai dengan cara yang tersirat. Dan hal ini bergantung kepada pembaca sendiri untuk memecahkan mesej tersebut. Naratif Ogo Shonto karya Anwar Ridwan juga tidak terkecuali daripada memaparkan peristiwa-peristiwa yang mengajak pembaca memaknainya dengan lebih mendalam. Seterusnya, sinopsis karya. Naratif Ogo Shonto mengisahkan tentang sebuah kepulauan yang terletak di Lautan Pasifik dan diberi nama Kepulauan Ogo Shonto. Kepulauan Ogo Shonto ditemui oleh pelayar Jepun pada permulaan pemerintahan zaman Edo, sekaligus menamakan kepulauan ini kerana terdapat pengaruh Jepun di pulau ini. Sebuah kapal nelayan yang lengkap dengan teknologi canggih perikanan telah diusahakan oleh Tuan Kawai selama 15 tahun dan menamakan kapal tersebut sebagai Kawai Maru. Sepanjang operasinya, Tuan Kawai telah memilih gugusan Kepulauan Ogo Shonto untuk anak kapalnya berlabuh atas tujuan rehat, mendapatkan bekalan serta kerja-kerja membaiki kapal. Hal ini kerana lautan di sekitarnya merupakan lubuk yang kaya dengan kehidupan marin. Kawai Maru telah berlabuh di pelabuhan utama Ogo Shonto, Teluk Pinvana. Lalu anak kapalnya akan bergilir-gilir ke ibu negara Ogo Shonto menaiki bot kecil. Mereka inilah yang membawa cerita-cerita rakyat yang meniti dari bibir ke bibir dalam perbualan rakyat republik itu. Kisah-kisah ini dikumpulkan dan dibukukan, merangkumi cerita kolonial iaitu tentang gaya pemerintahan Republik Ogo Shonto, cerita general yang merupakan sebuah kisah perebutan kuasa antara pemimpin, kisah penyamaran yang menunjukkan tentang penyamaran presiden bagi menghentikan rusuhan, cerita iceberg iaitu mengenai persiapan Republik Ogo Shonto bagi menghadapi musim kemarau, cerita mainan yang mengisahkan tentang rancangan presiden untuk membunuh anak angkatnya sendiri, cerita pentafsir yang mengenai resi yang mencari makna di sebalik segala hal yang berlaku, cerita jari yang mengisahkan tentang kecekalan seorang guru dalam menyuarakan kebenaran walaupun terpaksa memotong jarinya sendiri, kisah kamera iaitu tentang penindasan yang berlaku ketika menuntut bela kematian abangnya akibat daripada kekejaman kerajaan itu, dan akhir sekali cerita bahtera iaitu tentang persiapan rakyat Ogo Shonto menghadapi tsunami yang besar yang telah membadai Kepulauan Ogo Shonto, sekaligus menamatkan kumpulan cerpen cerita ini. Seterusnya, dalam menjalankan kajian ini, pengkaji telah melakukan beberapa sorotan kajian lepas. Antaranya adalah penulisan oleh Muhammad Rosmizi Mahmad Ghazali Din dan juga Fausan Jehwi 2020 dengan tajuk Keunggulan Kepengarangan Novel-novel terpilih Anwar Ridwan. Kajian ini memfokuskan kepada keunggulan kepengarangan dua novel Anwar Ridwan, iaitu novel naratif Ogo Shonto dan juga novel Penyeberang Sempadan. Secara ringkasnya, kajian ini menampilkan keunggulan kepengarangan Anwar Ridwan yang menampilkan konsep citra keunggulan insan melalui tiga prinsip utama, iaitu prinsip hijrah,
prinsip jati diri dan juga prinsip insaniah. Seterusnya, penulisan tesis oleh Nur Fatihah Fadilah binti Abu Bakar daripada Universiti Putra Malaysia yang berjudul Intellectualism dalam 5 novel Anwar Ridwan dari sudut persuratan baru. Penulisan ini mengetengahkan soal ke-intellectualism dalam novel-novel terpilih Anwar Ridwan, di samping menganalisis isian wacana dan isian cerita novel-novel Anwar Ridwan. Melalui analisis yang dilakukan, didapati bahawa jalan cerita novel yang dikaji telah diterapkan dengan pelbagai alat-alat penceritaan secara tidak langsung memperlihatkan aspek ilmu, termasuklah intelektualisme dalam manifestasi cerita Anwar Ridwan. Seterusnya, pekaji telah melakukan penelitian terhadap kajian yang dilakukan oleh Kamal Azmi Abdul Rahman, Indriati Ismail dan Muhammad Nasir Omar yang berjudul Kecelaluan Nilai dalam Falsafah Etika. Penulisan ini menganalisis beberapa isu yang berkaitan dengan persoalan nilai dalam falsafah etika dan kemoralan. Justeru, menurut penulis, konteks falsafah etika memerlukan satu pemahaman yang mendalam, yang meliputi satu prinsip mutlak dan universal yang dibawa oleh wahyu secara meluas tanpa mengabaikan hal ehwal semasa dan juga cabaran yang akan mendatang. Seterusnya, di bahagian perbincangan, saya akan menerangkan tentang dapatan kajian yang diperoleh daripada kajian ini. Yang pertama, falsafah nilai yang didapati dalam karya ini adalah nilai corak pemerintahan terhadap manusia. Dalam novel naratif Ogo Contoh, dinyatakan bahawa republik tersebut mengamalkan pemerintahan bercorak kapitalisme dan bercorak kuku besi. Menurut Gulam 2015, sistem ekonomi kapitalisme memiliki 5 teori dasar dan salah satunya adalah menghalalkan perbuatan mengejar keuntungan untuk diri sendiri semaksimal mungkin tanpa ada campur tangan dari pihak yang lain. Hal ini sekaligus mewujudkan jurang ekonomi yang ketara antara golongan memerintah dan golongan yang diperintah. Keadaan ini telah digambarkan dalam novel naratif Ogo Contoh dalam bab yang pertama, kolonial. Sebenarnya perkataan kolonial ini merujuk kepada kerajaan Ogo Contoh itu sendiri yang bertindak menjarah hasil bumi negara kepulauan tersebut demi kepentingan diri sendiri yang menyebabkan rakyat tersepit. Hal ini digambarkan dalam satu peristiwa yang berbunyi, itulah yang telah dilakukan oleh kolonial Eropah sewaktu menjajah Ogo Contoh dulu. Mereka mencantas penentangan dan dalam pada masa yang sama memunggah hasil-hasil Ogo Contoh untuk mereka. Pemunggahan hasil kepada yang memerintah serta para penyokong tidak boleh dilihat dari aspek betul atau salah. Semuanya berpunca daripada dasar Ogo Contoh memilih demokrasi dan kapitalisme. Pilihan itu malangnya tidak sesuai untuk rakyat Ogo Contoh. Kapitalisme telah dipilih tetapi rakyat Ogo Contoh tidak mampu bertanding dengan bebas dan adil mencapai matlamat keuntungan. Demokrasi telah dipilih tetapi rakyat Ogo Contoh tidak tahu apakah itu pertandingan bebas, persaingan adil dan atau pemerintahan yang lebih baik. Bagi mereka, hidup baik itu ialah dengan pelajaran sederhana, ada rumah kecil, cukup pakaian, cukup makanan, meneruskan tradisi dan dapat menghadapi ribut taufan Pasifik. Halaman 25 hingga 26. Yang kedua adalah falsafah nilai manusia terhadap peribadi. Nilai manusia boleh dikatakan memiliki dua ciri yang ketara, iaitu tidak dibatasi oleh suatu objek atau situasi secara spesifik dan merupakan paksi utama yang mewarnakan kepercayaan dan sikap individual. Rockich, 1973. Kebanyakan watak dalam naratif Ogo Contoh memiliki kekuatan nilai peribadi masing-masing. Namun watak yang paling menyerlah dengan nilai terhadap peribadi ialah seorang bekas guru sains dalam bab 8, Jari. Hal ini kerana dia berpegang teguh pada janji dan tekadnya setelah menanam ikrar dalam sesuatu yang akan dilakukan. Hal ini terlihat setelah beliau tekad memotong jari manis dan jari tengahnya dalam perjuangan menyuarakan bantahan secara terus terhadap kerajaan. Hal ini dibuktikan dalam petikan yang berikut. Tidak lama kemudian aku menyiapkan sebuah makalah agak panjang untuk satu-satunya akhbar di Ogo Contoh ini. Tak kala itu aku berkata kepada diriku sendiri begini, akan kukerat jari manis tangan kananku jika makalah itu diterbitkan, jika aku tidak dikenakan apa-apa tindakan. Halaman 186. Yang kedua, aku bukanlah daripada golongan yang berdolak dalik. Yang telah kujadikan taruhan, pasti akan kulepaskan. Satu hari nanti kalian akan melihat jari hantu ini akan bersama jari manisku dalam tabung kaca itu.
halaman 203. Seterusnya adalah falsafah nilai manusia terhadap waktu. Nilai manusia terhadap waktu bermaksud bagaimana watak di dalam novel yang dikaji memanfaatkan waktu yang dimiliki dengan sikap dan perilaku yang sepatutnya. Menurut Muhammad Ilham 2019, masa boleh ditafsirkan sebagai satu bentuk susunan merangkumi masa lampau, masa kini dan masa akan datang. Masa lampau merupakan sesuatu yang telah terjadi dan bersifat tetap, manakala masa kini adalah apa yang sedang berlaku dan masa hadapan pula adalah kebarangkalian terhadap perkara yang akan berlaku. Dalam novel naratif Ogo Contoh, perbahasan tentang falsafah masa dan perilaku manusia telah dibahas secara tersirat dalam bab 4, Iceberg. Petikan berikut merujuk kepada garis masa yang telah terjadi, iaitu ketika Ogo Contoh dilanda kemarau. Malah, sejak beberapa minggu lalu, tiada setitik buah hujan pun jatuh ke bumi Ogo Contoh. Bukit Bukau Gora-Gora telah lama gondol dan sungai-sungainya kontang. Kalau dulu seminggu sekali, awan mendung menyeliputi leher gunung berapinya, sampai Tubuh, Piki dan seluruh tasik raka yang jadi gelap, kini semuanya terang membahang. Halaman 77. Petikan di bawah menunjukkan kepada seorang tua yang bijak mengambil kesempatan pada masa kini untuk menentukan masa depannya sendiri. Bagaimanapun, masa seperti kemarau yang mulai gila ini tidak boleh diputar belakang. Dia harus mendepani kedua-duanya sekaligus. Masa yang terus menuakannya dan kemarau yang akan terus mengeringkan Ogo Contoh. Halaman 87. Yang ketiga, petikan di bawah merujuk kepada unsur pengharapan manusia terhadap perkara yang akan terjadi. Jirannya itu sejak belakangan ini jarang-jarang berada di rumah. Kegairahannya untuk melihat dengan mata sendiri akan kemunculan iceberg itu telah mengatasi kegairahan lama penduduk Ogo Contoh terhadap kemunculan paus-paus biru. Jadi sejak akhir-akhir ini dia sering ke Teluk Pinavana kerana iceberg itu entah-entah sampai tengah malam, entah-entah menjelang pagi, entah-entah waktu rembang tengah hari. Halaman 84. Yang keempat adalah falsafah nilai manusia terhadap Tuhan. Nilai manusia terhadap Tuhan merujuk kepada sikap dan perilaku orang yang taat dalam melaksanakan tuntutan agama mengikut kepercayaan masing-masing. Menurut William Ernest 1929, falsafah agama menekankan individu untuk berfikir tentang dasar-dasar agama mengikut logik secara bebas sebelum membahas dasar-dasar agama secara analisis dan kritis. Hal ini kerana konteks pemahaman mengenai entiti Tuhan itu sendiri turut berbeza mengikut individu itu sendiri. Terdapat situasi yang menunjukkan fahaman yang berbeza terhadap Tuhan dalam bab 4, pentafsir. Petikan di bawah menjelaskan kefahaman seorang resi tentang Tuhan, iaitu setiap apa yang berlaku memiliki punca dan akibat. Sepanjang masa berenang ke pantai atau meraduk air cetek menuju daratan, fikiran resi terus dirasuk rasa luar biasa. Kelapa emas yang telah menghancurkan ikan-ikan ciptaannya kini menjelma hidupan laut perosak karang. Ikan-ikan tanah liatnya telah bertukar menjadi ikan-ikan karang pancawarna. Kalau begitu tafsirnya, benarlah bahawa Tuhan telah mengganti ciptaannya, juga mengganti hadiah ciptaan presiden itu. Dua benda yang tidak hidup sekarang menjadi sesuatu yang hidup. Yang satu indah pancawarna, yang satu lagi kelabu merosak karang. Halaman 141. Namun begitu, terdapat manusia yang salah menilai kewujudan Tuhan sebagaimana digambarkan dalam teks di bawah. Hanya kamu yang gemar mempersulit sesuatu yang mudah, kata lelaki tua ini. Akan tiba, jadi saya menunggu ketibaannya. Apakah yang Tuan akan tunggu? Tanya pentafsir sambil melihat resi tua meninggalkan mereka menuju laut. Bukan apa, tapi siapa. Balas orang dari Tatamanu. Saya akan menunggu kedatangan Tuhan kerana hanya Tuhan yang boleh memberi jawapan. Halaman 146. Yang terakhir adalah falsafah nilai manusia dengan kepuasan lahir batin. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, lahir bermaksud dunia luaran yang nyata, manakala batin pula melibatkan perasaan dalam hati atau turut disebut sebagai emosi. Kepuasan lahir batin terkait dengan sikap atau perlakuan individu di dunia nyata dalam memenuhi kehendak yang bersarang di hati. Dalam hal ini, terdapat individu yang bertindak di luar batasan moral manusia semata-mata ingin memenuhi keinginannya. Keadaan ini telah digambarkan oleh penulis dalam dunia politik Ogo Contoh yang mengandungi pelbagai muslihat dan taktik kotor.
Misalnya seperti mengadakan pembunuhan konspirasi terancam dan Presiden mencederakan anak angkatnya sendiri. Petikan tersebut berbunyi, sangkaannya tepat. Dengan senjata di tangan, pegawai kanan itu cuba membunuhnya tadi. Bagaimana kalau sekarang dia pula berfikiran begitu? Apabila Presiden tiba sebentar lagi, dia akan memberitahu pegawai kanan itu gagal hadir, entah apa sebabnya. Fikiran itu menggerakkan tangannya menyelup peluru di saku seluar, mengisinya ke dalam pistol, lalu menembak pegawai kanan itu tepat pada jantungnya. Halaman 52. Seorang daripada tentera itu mencekam pipi pemuda itu dengan tekanan jari yang kuat, memaksa pemuda itu mengeluarkan lidahnya. Dengan pantas lidah itu dipotong sekerat. Kemudian pemuda itu berasa kedua-dua pergelangannya dikerat. Segala-galanya berlaku begitu pantas. Pemuda itu mengerang kesakitan teramat sangat. Hanya sempat melihat Presiden buat kali terakhir menuruni pinggir gunung gelap sambil berkata, "Jangan pulang ke istana, jangan berada di Ogosonto." Halaman 115. Akhir daripada perbincangan ini, saya ingin menyimpulkan bahawa sistem nilai yang diamalkan dalam sesebuah masyarakat sifatnya berubah-ubah mengikut perubahan dan penerimaan dalam masyarakat yang berasaskan kepada perbezaan intelektual, pengalaman dan lain-lain. Kajian ini juga menyimpulkan bahawa falsafah nilai yang diamalkan adalah bergantung kepada kepercayaan dan agama masing-masing, kerana setiap sistem nilai adalah berbeza mengikut agama masing-masing. Diharapkan penulisan kajian ini dapat menjadi rujukan pengkaji-pengkaji di masa hadapan bagi merungkaikan permasalahan berkaitan ilmu dalam bidang kesusasteraan Melayu. Maka dengan itu, saya tamatkan perbincangan kita pada hari ini dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum.